Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ruri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum itu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tanpa kita membuang masa, tanpa kita melengahkan masa, kita akan terus bersama sekali lagi alhamdulillah dengan izin Allah untuk kita memperbincangkan secara ringkas ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan ayat yang hendak kita perbincangkan hari ini, insya-Allah itu daripada surah Ali Imran, iaitu ayat daripada ayat 10 hingga 15. Sebelum ini kita telah pun memperbincangkan ayat ini daripada 1 hingga 9 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, insya-Allah kita akan terus memperbincangkan berkenaan surah Ali Imran itu. Tetapi sebelum itu kita hendak membincangkan sedikit berkenaan apa yang telah kita berbincangkan minggu lepas, iaitu berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat daripada surah Ali Imran ini. Iaitu ayat lepas kita telah pun membincangkan, iaitu berkenaan Allah SWT telah pun menjelaskan kepada kita, yakni kepada pembaca Al-Quran, berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, iaitu Al-Quran itu yang telah diturunkan oleh Allah SWT, iaitu dia turun dengan antara tujuannya adalah untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Yakni Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah SWT, dia membenarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Allah SWT juga menjelaskan juga bahawa kekuasaannya, tentang kekuasaan dia menjadikan apa sahaja yang dia kehendaki di sama ada di muka bumi atau di mana sahaja, semuanya adalah apa yang Allah jadikan itu adalah dengan kehendak dia. Seperti mana dijelaskan dalam surah Ali Imran, seperti mana ayat-ayat yang sebelum ini, di mana Allah SWT juga berupaya dan berkehendak melakukan apa yang dia mahu, termasuklah membentuk bayi di dalam rahim itu sendiri mengikut kehendaknya seperti mana yang dia mahu. Bermaksud tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah SWT jelaskan ialah telah kita bincangkan sebelum ini, bermaksud manusia itu sebenarnya tidak ada hak untuk memilih, bahkan untuk memilih rupa paras wajah dia sendiri. Itu menunjukkan betapa lemahnya manusia itu, sehingga kan diri dia sendiri, paras rupa dia, bentuk badan dia, tubuh dia, semuanya, kaki dia, bagaimana ukuran, semua itu adalah di bawah kehendak Allah SWT. Jadi kalau kita nak bawa konteks ini dalam konteks perbincangan surah Ali Imran, seolah-olah, wallahu a'lam, seolah-olah Allah nak bagi tahu bahawa kepada kita bahawa siapa pun kalian, sama ada beriman atau kalian tidak beriman, kalian daripada kalangan Arab musyrikin, kalian daripada kalangan Yahudi atau Nasrani, atau siapa pun kalian pada zaman kita, sama ada kalian Melayu, India atau Cina, tidak ada masalah, kalian orang Jepun atau siapa pun, tubuh kalian tidak mampu untuk pilih. Kalian tak mampu nak pilih siapa ibu bapa kalian. Kalian tidak mampu menentukan siapakah keluarga yang kalian hendak berada. Tahu-tahunya kita kena reda, kita lahir daripada keluarga ini. Kalau kaya, kayalah. Kalau miskin, miskinlah. Bermakna, kalau begitulah kalian, lemahnya kalian, tidak ada kekuatan untuk kalian memilih perkara tersebut, apa hak kalian untuk pilih agama yang mana sesuai untuk kamu?
Seolah-olah Allah nak beritahu macam tu. Apa hak kamu untuk tidak menerima ayat Al-Quran secara keseluruhannya? Apa hak kalian untuk tidak menerima Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman? Sedangkan Allah SWT itu sendiri berkehendak Nabi akhir zaman ini datang daripada kalangan bangsa Arab. Kita tidak ada, saya orang Melayu, saya tidak ada hak untuk mengatakan mengapa tidak Melayu. Tidak ada hak. Maka sebab itu dalam ayat yang telah dibincangkan ini kita diajar apa yang Allah ajar dekat perbincangan kita dalam ayat 8 tu, setelah Allah menceritakan keupayaan Allah SWT, kehendak Allah untuk menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, keupayaan Allah menjadikan segala-galanya termasuklah membentuk rupa paras bayi itu dalam rahim ibu dia, semua itu, maka Allah SWT ajar kita satu doa yang sangat penting, iaitu kita kena mohon Allah SWT supaya tidak sesatkan kita setelah mendapat kebenaran. Seperti mana orang Nasrani, seperti mana orang Arab musyrikin yang disesatkan kerana kejahilan mereka sendiri. Dan seperti mana Yahudi disesatkan kerana kesombongan mereka kerana tidak mahu menerima kebenaran. Jadi maka amat penting kita berdoa agar kita tidak sesat setelah Allah SWT beri kita Al-Quran. Itu sebenarnya kita dapat lihat daripada surah Al-Fatihah, di mana Allah ajar kita doa supaya kita mohon, supaya minta lindung daripada sesat, daripada jalan-jalan orang yang diburkai dan daripada jalan-jalan orang yang sesat. Maka amat penting kita doa setelah kita dapat Al-Quran ini, setelah Allah beri kita sunnah, Allah datangkan Rasulullah SAW, Allah datangkan sunnah Nabi SAW, maka kenapa kita masih lagi ketegak, masih lagi keras untuk mempertahankan amalan nenek moyang yang bertentangan? Jika amalan itu bertentangan, mengapa kita nak pertahankan lagi? Mana yang okey tak ada masalah untuk diteruskan. Tetapi mana yang bertentangan, kalau kita lihat bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita kena tinggalkan. Atau mana mungkin kita masih lagi menuruti hawa nafsu, sedangkan dia mengajakkan kepada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Kan hawa nafsu itu, nafsu amarah itu sentiasanya mengajak kita kepada kejahatan. Sedangkan Allah dan Rasul dia mengajak kepada apa? Mengajakkan kepada kebaikan dan perbaikan. Wallahu alam. Itu antara sedikit sebanyak butiran yang boleh kita ambil daripada apa yang kita telah ringkaskan daripada yang telah kita bincangkan ni minggu lepas. InsyaAllah tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada perbincangan kita pada ayat yang seterusnya. Itu ayat yang ke-10 daripada surah Ali Imran yang bermaksud keluarga Imran. Surah Ali Imran yang bermaksud keluarga Imran, insya-Allah. Kita teruskan daripada surat, kalau kebanyakan mushaf, ke muka surat 51 daripada ayat 10, surah Ali Imran ayat 10, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, yakni mereka ingkar, mereka kambus kebenaran setelah mereka dapat. Orang kafir ni dia dapat kebenaran, dia kambus. Kafara, maksudnya dia tutup. Seumpama orang yang petani itu, dia ambil ni, dia tutup. Dia tanam pokok tu, dia biji benih tu, kemudian dia kambus. Begitulah dari segi bahasa, maksudnya dia tutup diri dia dari kebenaran. Dia ada kebenaran tu ada dalam hati dia nampak bahawa ini adalah kebenaran, tetapi dia tutup. Kerana dasar ingin menentang. Kerana mungkin tidak boleh terima kebenaran, atau kerana kesombongan dan sebagainya, tidak mahu berubah ataupun kesombongan dan sebagainya. Jadi Allah kata innal ladzina kafaru, mereka ini orang-orang kafir mereka ini sesungguhnya kata Allah SWT, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lan, bila kata lan ni seolah-olah nak kata tidak akan selama-lamanya, lan abadan. Tidak akan selama-lamanya tu'niya berguna, yakni bermanfaat, anhum bagi mereka, amwaluhum bagi mereka harta-harta mereka. Wala auladuhum minallahi syai'a. Dan juga tidak guna bagi mereka harta-harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka. Minallahi syai'an.
daripada Allah sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah bahan api neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berjelaskan kepada kita dalam ayat ini. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tiada guna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para penentang Rasul, termasuklah penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, antara sebab mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka menentang para nabi dan rasul yang lain, kerana mereka merasakan mereka ini lebih daripada penyampai risalah itu sendiri. Arab musyrikin, kenapa mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang Nasrani, kenapa mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yahudi, kenapa mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana mereka merasakan bahawa Rasulullah SAW ini tergolong dalam golongan orang-orang jahiliah. Orang yang buta huruf, orang-orang yang bodoh, orang yang tak tahu apa-apa. Orang yang tidak ada kitab. Orang Arab yang tidak ada kitab. Mereka ada kitab, jadi mereka rasa lebih. Jadi apabila Allah SWT menurunkan kitab kepada Nabi yang buta huruf ini, maka mereka rasa tidak senang. Mereka rasa terhina. Mereka rasa macam Allah, ada juga kitab mereka ni. Jadi mereka menutup pintu hati mereka daripada kebenaran. Jadi mereka menyangkakan bahawa mereka ini lebih hebat kerana mereka ada harta benda. Nabi SAW dia tidak memilih untuk hidup mewah. Dan mereka merasakan mereka ada anak-anak. Sebab Nabi SAW ada anak-anak. Tapi anak lelaki dia meninggal semua ketika wafat ketika kecil. Jadi Allah SWT bagi tahu mereka ni rasa mereka hebat kerana mereka ada harta benda, mereka ada anak-anak mereka. Tetapi Allah kata siksa Allah sedikit pun tapi Allah kata anak-anak mereka ni, harta mereka ni sedikit pun tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab siksa Allah SWT. Bahkan Allah mereka katakan bahawa mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah SWT nak bagi tahu bahawa setelah terbuktinya bahawa adanya hari kiamat ni bagi orang yang mahu berfikir, bagi golongan ulul albab, dan adanya janji-janji yang baik untuk mereka yang taat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa adanya orang-orang yang masih tidak mahu menerima kebenaran ini walaupun mereka tahu tentang kebenaran ini. Jadi Allah kata sesungguhnya orang-orang kafir ni, maksudnya mereka ni mereka tutup pintu hati mereka daripada tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah SWT, kerana mereka menyangka bahawa mereka ini telah ada segala-galanya. Tetapi Allah jelaskan bahawa apa yang mereka ada ini tidak akan dapat menyelamatkan mereka walaupun sedikitnya. Apa yang mereka ini tidak dapat pun menolak siksa Allah SWT. Bahkan Allah jadikan mereka ini sebagai bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Itu yang Allah peringatkan. Walaupun ayat ni untuk orang kafir, tapi termasuklah kita, kalau kita ini menolak ajaran Allah SWT, maka kita juga akan dimasukkan dalam api neraka. Sama ada selama-lamanya atau sekejap, tentu saja kita tidak sanggup masuk ke dalam api neraka Allah walaupun sekejap. Jadi Allah SWT kata Allah SWT kata harta anak-anak ni tak ada guna bagi orang kafir ni untuk menyelamatkan mereka. Bermaksud berbeza dengan orang Islam itu sendiri. Berbeza dengan orang yang beriman, orang mukmin. Di mana harta mereka ini, anak-anak mereka ini sebenarnya ada manfaat. Ada manfaat kepada orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, kalaupun katakan dia ada anak dia yang masuk Islam sekalipun, anak dia beriman sekalipun, tetapi kalau dia sendiri tidak mau beriman, doa anak dia tidak memberi manfaat. Anak dia tidak mampu memberi syafaat kepada dia. Sebab tu Allah kata, innal ladzina kafaru lan tu'niya anhum amwaluhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, maka mereka tiada guna pun sedikit harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak mereka minallahi syai'an, walaupun sedikit pun untuk Allah SWT, untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah SWT. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah adalah bahan bakar api neraka. Berlainan dengan orang beriman seperti mana kita katakan tadi,
di mana Rasulullah SAW itu sendiri bersabda bahawa idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntaqa'u bihi aw waladin salihi yad'u lah. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmizi, juga Abu Daud, di mana apabila mati seseorang manusia, terputuslah daripadanya amalan, segala amalan kecuali tiga perkara. Itu sedekah jariah. Sedekah jariah ni apa sahaja yang dinafkahkan atas jalan Allah, hartanya yang digunakan untuk jalan Allah. Dia sedekah untuk bina masjid misalnya. Dia wakafkan rumah dia untuk perkara-perkara kebaikan, jadi library ke apa, orang boleh menuntut ilmu dan sebagainya, minta maaf. Jadi semuanya itu akan memberi pertolongan syafaat kepada dia kelak di akhirat dengan izin Allah SWT. Jadi tidak ada apa pun yang guna melainkan tiga perkara: sedekah jariah dia, ilmu yang dimanfaatkan, dia ajar orang jadi pandai, dia ajar orang boleh lepaskan diri daripada kemiskinan, tak perlu dia merompak, tak perlu dia mencuri, tak perlu dia ambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dia ada ilmu, dia boleh ajar kat orang. Dan juga apa lagi? Anak yang soleh yang mendoakan dia. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Riwayat Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Abu Daud. Dan kita dapat lihat dalam hadis ni dia kontradik dengan apa yang Allah katakan kepada orang kafir, orang yang menutup diri dia daripada kebenaran. Orang beriman, semua ini, apa yang ada ini, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah dia telah menjadikan semuanya untuk kalian di muka bumi ini. Tetapi perlu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah tidak menidakkan adanya kepentingan, keinginan manusia itu kepada harta, kepada anak-anak, kepada ilmu, nak jadi pandai dan sebagainya, tetapi ia adalah prasana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau kita tidak melakukan perkara tersebut, maka apa sahaja yang ada di sekeliling kita ni tidak memberi manfaat kepada kita. Akhirnya kita tergolong dalam golongan orang yang menutup pintu kita daripada kebenaran. Na'udzubillah. Akhirnya Allah kata apa? Orang kafir ini, wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itulah menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Jadi Allah SWT, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, penulis tafsir Al-Misbah dia kata, ayat ini mengandung makna kegagalan segala upaya untuk menolak siksa, bahkan menggambarkan kesempurnaan siksa yang mereka derita. Tidak ada untuk orang kafir ini manfaat apa sahaja. Bahkan yang lebih menyedihkan, lebih menakutkan, lebih mengerikan, mereka ini menjadi bahan bakar api neraka, bahan bakar neraka, dan siksanya itu berkesinambungan dan amat pedih. Dan kata penulis tafsir Al-Misbah, dia kata ini menunjukkan bahawa mereka ini bukan hanya dipanaskan atau dipanggang, tetapi justru mereka inilah sebenarnya menjadi sumber kesinambungan api. Dan mereka lah yang berada di tengah api yang berkobar itu. Maksudnya mereka jadi bahan api. Mereka ni antara sebabnya api itu bernyala. Sebab apa? Dengan mereka ini menjadi bahan api. Macam kita kata kita letak arang tu untuk masak sate tu, macam itulah manusia yang kafir. Allah jadikan mereka ini sebagai sumber kepada untuk memarakkan lagi api neraka tersebut. Na'udzubillah wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada perkara ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita jangan katakan api. Kita panas matahari ni pun, yang Allah dah tapih ni pun kita masih lagi rasa. Kalau musim panas tu, ya Allah, dengan tak boleh minum yang sekarang bulan Ramadan, kalau kena musim panas tu, yang itu pun kita tak tahan dah. Apatah lagi kalau kita ini bukan sekadar dipanggang dalam api neraka, tapi kita inilah sendiri menjadi bahan api kepada neraka itu. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa ngerinya. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, kada'bi ali fir'auna wallazina min qablihim. Kata Allah SWT, keadaan mereka ini seperti keadaan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami.
fa'akhazahumullahu bidhunubihim. Maka diseksa mereka ini oleh Allah SWT kerana dosa-dosa mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya hukuman Allah SWT itu sangat berat. Jadi Allah SWT nak bagi tahu kita sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, maaf. Allah nak bagi tahu kita bahawa orang kafir ni kebiasaannya kenapa? Kenapa mereka kufur? Mesti selalunya ada kena-mengena dengan harta. Sebab tu harta ni ujian besar, tuan-tuan. Kadang-kadang kita anggap kesusahan itu saja adalah ujian. Kemiskinan itu adalah ujian. Benar, dia adalah ujian. Tetapi sebenarnya ada ujian yang lebih getir daripada itu, iaitu kesenangan, kemewahan dunia itu sendiri. Kadang-kadang bila masa kita miskin, kita fikir kita nak bersedekah. Kita fikir dengan halah aku ada harta, aku nak buat itu dan ini. Tetapi malangnya bila kita diberi perkara tersebut, akhirnya kita lupa. Sebab tu banyak sekali para ulama, para asatidah mengingatkan kita sedekah itu waktu sekarang, masa kita tak ada ni sedekah. Kerana dialah satu punca Allah akan memberi rezeki kepada kita. Kalau kita duk tunggu, tangguh, akhirnya bila Allah SWT berkenan untuk memberi kemewahan kepada kita, akhirnya kita lupa kepada janji kita kepada Allah SWT. Itu mudah-mudahan Allah lindungi pada perkara tersebut. Kemudian hancurnya kebanyakan orang-orang terdahulu seperti Firaun dan orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Kerana apa? Kerana mereka menyangka harta ini adalah milik mereka dan mereka memperoleh segala-galanya. Seperti mana Firaun kita tengok. Dia ni kaya. Dia ada pengaruh yang sangat besar. Ada pengampu-pengampu yang menyebabkan dia ini hanyut. Maka dia tidak mahu mendengar dakwah Nabi Musa alaihi salam. Bukan saja Firaun, malah kaum terdahulu. Dalam zaman Firaun sendiri ada juga orang seperti Qarun. Dia tidak menerima kerana adanya harta. Maka akhirnya dia terbenam dalam harta dia sendiri. Firaun hebat. Akhirnya dia terbenam dalam apa? Terbenam dalam air, dalam sungai, dalam laut. Malah kaum terdahulu juga menentang Nabi mereka kerana sebab yang sama juga. Inilah satu kebiasaan sunatullah yang berlaku zaman berzaman lagi. Dan kalau kita lihat orang Arab musyrikin juga kerana sayangkan dunia lah mereka sanggup melawan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka menganggap Nabi SAW ni dia anak yatim, miskin. Mereka bangga dengan harta mereka. Mereka bangga dengan pengaruh yang mereka adalah penjaga Kaabah. Rasulullah SAW keluar daripada Mekah. Bahkan mereka berperang, masih hendak berperang Rasulullah SAW lagi. Mereka bangga dengan pengaruh yang mereka ada. Mereka menentang Islam dan akhirnya mereka juga mendapat nasib yang sama. Seperti mana yang dikenakan kepada Firaun, iaitu mereka kalah dalam peperangan. Rentetan peperangan, kebanyakannya semua Rasulullah SAW menang. Sebab apa? Mereka berada dalam golongan yang benar. Dan kalahnya dalam perang Uhud pun sebenarnya dah menang dah. Kalahnya sebab ada sebab-sebab lain, insya-Allah yang kita akan bincangkan nanti juga ada dalam surah Ali Imran, insya-Allah. Kemudian Allah SWT kata, kazzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bi dzunubihim. Mereka dustakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa. Kerana mereka tak mereka tak nak guna ayat-ayat Allah SWT, mereka tak nak ikut ayat-ayat Allah SWT, mereka tak nak belajar, mereka tak nak amal, maka Allah SWT azab mereka. Mereka mendustakan ayat Allah SWT dengan maksud mereka ni tidak mahu ikut apa yang disampaikan dalam wahyu. Sebab itu kita katakan bahawa manusia ini sebenarnya sangat memerlukan Allah SWT. Tetapi kalau mereka telah mula merasakan mereka ini mewah, mereka memiliki segala-galanya, jadi mereka rasa mereka tidak perlu bergantung kepada Allah SWT. Mereka ada keupayaan sendiri. Itu bahaya bila kita rasa kita ada keupayaan kita sendiri. Sebab tu Nabi SAW ajar kita sebut, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya kekuatan melainkan apa yang datang daripada Allah. Kekuatan yang datang daripada Allah SWT. Wallahu a'lam. Kemudian Allah kata, wallahu syadidul iqab. Dan sesungguhnya, ingatlah, dan Allah itu maha berat siksa dia. Walaupun Allah tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, walaupun kemaharan Allah tu, kemurkaan Allah tu mengalahkan
kemurahan, kerahmat Allah tu mengalahkan kemurkaan dia. Tetapi awas, kalau kalian main-main dengan ayat Allah SWT, kalau kalian main-main dengan Allah SWT, Allah itu tidak pernah memungkiri janji, termasuklah janji Allah untuk mengazab orang yang mendahaka kepada dia, yang menolak kebenaran setelah mereka ini didatangkan kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Jadi kita doa sangat-sangat supaya Allah SWT sentiasa menjadikan kita ni orang yang sentiasa beringat kepada azab Allah SWT, supaya kita tidak dimasukkan ke dalam azab Allah SWT, supaya kita tidak jadi seperti orang-orang terdahulu di mana mereka mendahaka kepada Allah SWT kerana mereka merasakan bahawa mereka telah ada segala-galanya. Jadi kalaupun ayat ini untuk orang kafir, tapi kita juga perlu beringat untuk orang-orang yang beriman, yang durhaka juga, mereka juga akan peroleh pembalasan Allah di akhirat. Kalaulah mereka ini belum dijatuhi hukuman di dunia ini. Sebab kalau ada pelanggaran, kalau Allah timbang lebihnya pendahakaan kepada Allah SWT, banyaknya dosa-dosa maksiat kepada Allah SWT, maka akan dimasukkan juga ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kalaupun boleh keluar pun, kalau akidah tu okey, boleh keluar, tetapi manalah larat kita nak masuk dalam azab Allah SWT ni walaupun sekejap. Kita kalau tak ada elektrik kejap, dah biasa duduk dalam aircon dan kipas kejap pun, Allah tak laratnya. Begitu kan kita rasa macam tu. Apatah dah, kadang-kadang aircon tak rosak pun, tapi musim panas terasa bahang dia. Kalau kita kipas lagilah terasa bahang dia. Kalau duduk dalam kereta tu kan, walau kalau kereta tak ada titik ke apa macam tu, masih aircon berfungsi pun, tapi masih rasa panas dia. Apatah lagi azab Allah SWT. Tentu saja menakutkan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat 12, ringkas kita terus baca. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian Allah SWT berfirman, katakanlah, yakni Muhammad SAW, kepada orang-orang yang kafir, kamu akan dikalahkan. Yakni pasti, confirm akan dikalahkan. Dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi Allah SWT menjelaskan kepada kita, lihatlah. Kalau kalian tak percaya, kalian lihat, kalian orang-orang yang berjalan, kalian berkawan dengan orang-orang Yahudi, kalian berkawan dengan ahli-ahli kitab. Mereka tahu kisah ini. Bagaimana Firaun, yang rejim dia, Allah bukan cerita berkenaan kehebatan Firaun. Kalau kita sampai nanti insya-Allah dengan izin Allah, Allah juga menceritakan berkenaan kehebatan Firaun ini kerana kehebatan tentera yang dia ada. Tentera yang Firaun ni ada. Bukan sekadar Firaun ni hebat, tapi tentera-tenteranya begitu perkasa. Sanggup buat apa saja untuk apa yang diperintahkan oleh Firaun, termasuklah membunuh bayi-bayi lelaki tu. Anak-anak Bani Israel ni. Bahkan Firaun ni menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia kata dia ni ana rabbiul a'la, aku ni Tuhan yang tertinggi. Dia rasakan diri dia begitu. So hebatnya dia rasakan diri dia, tetapi dia juga mendapat siksa bahkan di dunia lagi, apatah lagi di akhirat kelak. Maka siapa lagi yang nak mencapai tingkat kehebatan, kekayaan yang ada Firaun ini? Sehebat manakah mereka ini sehingga mereka sanggup untuk menentang Allah SWT. Sedangkan yang hebat macam Firaun pun Allah hapuskan begitu sahaja. Tenggelam. Allah tak datangkan apa-apa tentera pun. Allah tak datangkan apa-apa bala bencana pun daripada langit. Dia hanya tenggelam dalam bumi, dalam laut yang ada di dunia ini. Itu sahaja. Mati dia begitu sahaja. Mati dia lemas dari situ. Sebab tu kenapa Allah datangkan ayat ni? Supaya apa? Supaya orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW ketika itu, atau pada zaman mana pun, kena lihat. Mereka ni, kalau Allah SWT kalau masih lagi nak menentang, Allah bagi jaminan mereka akan dikalahkan. Walaupun mereka ada kekayaan, walaupun mereka ada ketenteraan, walaupun mereka ada apa sahaja, mereka rasa mereka boleh buat apa sahaja di muka bumi, semua orang gerun kat dia, Allah boleh hapuskan mereka begitu saja, seperti mana Allah hapuskan Firaun dan rejim dia dan tentera-tenteranya dikalahkan oleh Allah SWT, bahkan di dunia inilah lagi. Dan tentu saja di akhirat kelak mereka ni akan digiring, mereka ni akan dibakar, mereka ni akan dipanggang ke dalam
api Jahannam. Dalam neraka Jahannam. Dan itulah kata Allah SWT, wa bi'sal mihad. Dan itulah sebagai seburuk-buruk tempat tinggal. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, menarik. Dia tafsirkan maksud Al-Mihad itu sendiri. Jadi kalau kita lihat maksud Al-Mihad ini, Jahannam ini dinamakan Allah SWT dalam ayat ini kata, dia sebut Al-Mihad ni bermaksud tempat ayunan bayi ni. Tempat ayun baby ni. Kita kata buai baby ni untuk bagi dia tidur. Jadi Allah gunakan seolah kata penulis tafsir ni, Allah gunakan ni seolah-olah Allah nak menyindir lah orang-orang ni. Jadi kita mungkin maksud penulis tafsir ni nak kata bahawa sebab tempat baby ni dia selesa. Dia selesa. Jadi buai ni tujuannya untuk apa? Untuk menyebabkan bayi ni supaya dia boleh tidur. Maka Allah gunakan perkataan ni untuk sindir mereka. Kalian buat di dunia ni macam-macam. Macam-macam kalian buat. Kalian buat apa sahaja, kalian tak kenal halal dan haram, kalian ambil harta orang suka-suka hati, kalian zalimi siapa-siapa demi untuk mencapai keselesaan hidup kalian. Maka lihat nanti di akhirat. Kalian mampu ke nak hidup selesa? Kalian mampu tak nak tidur macam bayi yang tidur dengan lena dan penuh dengan keselesaan tu? Tu Allah guna mihad sebagai sindiran, sebagai peringatan kepada mereka ini. Kalian rasa keselesaan kalian ini akan kekal ke? Kalau kalian terus menentang Allah SWT. Kalian rasa kalian akan boleh hidup tidur dalam buaian ke di akhirat kelak? Dilena kan, ada orang tolong ayun kan? Gitu. Adakah kalian merasakan Jahannam itu seperti itu? Dan kita tentu kita sendiri sebagai orang yang beriman, insya-Allah kita beriman, mudah-mudahan Allah sentiasa jadikan kita orang beriman, istiqamah dalam keimanan kita ini. Kita lagi-lagi akan berfikir bahawa adakah kita rasa maksiat kita yang banyak ini boleh menjamin kita mendapat syurga Allah SWT? Boleh menyebabkan kita tidur lena di malam hari? Adakah nanti kita akan dibuai kelak di akhirat? Sanggupkah kita masuk dalam neraka? Kita ingat adakah neraka itu tempat yang best? Seolah-olah Allah nak kata macam tu. Tentu saja dia adalah satu perkara yang mengerikan. Jadi Allah gunakan sebagai metafora, boleh kita kata, supaya perbandingan, supaya manusia itu fikir. Allah sindir. Macam Allah kata, berehatlah kamu. Bergembiralah kamu dengan azab yang pedih misal. Bergembiralah kamu dengan azab yang pedih. Gembira ke dapat azab ni? Seolah-olah Allah nak ajar kita berfikir. Boleh seronok ke dalam Jahannam ni? Dan juga penulis tafsir dia kata bahawa antara sebab juga digunakan perkataan mihad ini menggambarkan kesempitan neraka itu sendiri yang penuh sesak. Seperti mana buai itu sendiri, tempat ayun baby ini dia sempit. Dia menyebabkan baby itu tidak boleh bergerak bebas. Dan terutama yang duduk ni memang dia belum menyarap lagi kan. Jadi dia tak perlu untuk bergerak bebas, so dia rasa selesa. Tapi untuk orang yang memang macam kita ni memang dah dewasa, dah hidup bebas, boleh ke seronok ke tidur dalam buaian? Seolah-olah nak bagi tahu bahawa neraka itu sempit macam itulah. Wallahu a'lam. Jadi kita kena beringat sebelum kita sampai kembali kepada Allah SWT, kita ingat walaupun Allah SWT itu rahmat, penuh rahmat, tetapi Allah juga ada sifat lain, itu Allah ada sifat intiqam, membalas. Allah ada sifat dendam, membalas. Kalau kalian buat suatu perkara yang buruk, maka Allah akan balas. Sebab Allah kata, kamu akan dikalahkan di dunia, bahkan di akhirat. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Kamu akan dikalahkan dan kamu akan dihimpunkan ke dalam Jahannam, dan itulah tempat yang sangat buruk. Tempat berehat yang buruk lah. Kadang-kadang kita kata mihad tu untuk berehat, tapi dia tentu tempat berehat yang buruk sebab kalian tak mampu nak rehat. Dan sepatutnya kita takut, dan orang kafir pun juga sepatutnya mereka menggunakan akal mereka ini. Dalam zaman kita ni kita boleh lihat banyak sangat ceramah-ceramah, syarah-syarah yang membuka minda yang boleh sebenarnya yang menyebabkan kita ini berfikir tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran agama Allah itu sendiri. Sepatutnya kita dan juga orang kafir itu sendiri sepatutnya takut dengan ancaman ini. Sebab itu tujuan kita sampaikan, kita tak boleh paksa orang untuk masuk Islam, tapi kita nak manusia ini berfikir tentang ini. Tujuan kita Supaya semua orang masuk syurga Allah SWT. Kita bukan nak gaduh dengan orang, tapi kita nak ajak mereka menikmati
agama Allah SWT ini, menjalankan syariat Allah SWT ini, sebab syariat Allah yang mahukan kebaikan, dan tentu saja supaya kita dapat kebaikan, kebahagiaan di dunia, dan juga kebaikan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Kita nak sama-sama bergembira kelak di syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Dan seterusnya ayat 13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain. Sekali lagi minta maaf. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Kemudian Allah kata, sungguh telah ada bagi kamu tanda pada dua golongan pasukan yang kedua-duanya berperang. Sebelum kita jelaskan, kita sambung terus. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Segolongan berperang atas jalan Allah SWT. Wa ukhra kafiratun wa ukhra kafirah. Dan sebahagian lagi, dan pasukan yang lain, iaitu golongan kafir. Jadi sini Allah jelaskan bahawa adanya golongan yang berperang atas jalan Allah, adanya golongan yang berperang atas jalan Tarut. Mengikutkan hawa nafsu, mengikutkan pengaruh-pengaruh orang yang mengajak supaya mendahaka kepada Allah SWT. Apa yang jadi kepada mereka? Allah kata di sini, yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Mereka melihat dua kali ganda mengikut pandangan mata kasar. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah tu menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam demikian itu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, yakni mata yang melihat suatu perkara itu dengan mata hati. Wallahu a'lam. Jadi apa yang Allah SWT nak jelaskan dalam ayat ini, wallahu a'lam, apa yang kita dapat lihat ialah Allah SWT nak bagi tahu kepada kita. Allah SWT nak bagi tahu kepada kita tentang adanya golongan yang berperang atas jalan Allah SWT. Ada orang yang berperang atas jalan Taghut, atas jalan selain daripada Allah SWT. Bahkan jalan itu adalah untuk menentang Allah SWT. Jadi kita dapat lihat perkara tersebut. Jadi ini sebagai penguat sebenarnya ayat ni, wallahu a'lam, sebagai penguat nak kata bahawa inilah apa yang dikatakan dalam ayat sebelum ini. Di mana kamu pasti akan dikalahkan. Orang kafir ini pasti akan dikalahkan. Salah satu buktinya seperti mana yang telah dihuraikan oleh ayat ini. Di mana Rasulullah SAW sendiri telah didatangkan bukti kepada mereka dan orang kafir, orang yang menentang Rasulullah SAW, bahawa mereka ini bertempur di Perang Badar, bertempur di Badar pada tahun ke-2 Hijrah, dan mereka menang dalam peperangan tersebut. Jadi Allah bagi tahu yang pertama ialah golongan mukmin yang perang jalan Allah, dan golongan yang lain ialah orang kafir yang berperang di jalan syaitan. Wallahu a'lam. Jadi apa yang Allah telah beri nikmat kepada mereka ini dalam perang Badar, bahawa Allah bagi tahu kepada mereka bahawa mereka menang dalam perang Badar itu tentu sahaja, tetapi Allah ada bagi tahu satu perkara. Allah kata mereka melihat dengan penglihatan mata sebanyak 2 kali jumlah mereka. Dan pada ayat ni para ulama mufassirin dia tafsirkan ayat ni dengan dalam 2 maksud. Kalau menurut penulis tafsir Misbah, dia kata pandangan pertama dia mengatakan bahawa orang-orang musyrik itu sendiri, itu Arab kafir, Arab musyrikin Mekah itu, ketika mereka nak perang dengan orang mukmin, Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka lihat bahawa orang-orang mukmin ni sebanyak 2 kali ganda lebih daripada jumlah asal mereka. Maknanya kalau 313, kita katakan 300 lebih macam tu, kali 2 kali ganda lebih. So mereka nampak banyak. Jadi mereka nampak seolah-olah sama je jumlah mereka. Maknanya it's a fair fight lah, bila kita kata macam tu. Ini berarti bahawa orang musyrik melihat orang-orang muslim ni sekitar 2,000 orang, bahkan lebih sebenarnya. Sedangkan sejarah bagi tahu bahawa jumlah pasukan musyrik dalam perang Badar hanya 1,000 orang. Jadi mereka nampak bahawa mereka outnumbered, bukan sama. Mereka nampak mereka adalah outnumbered. Mereka kurang daripada orang musyrikin, maka menyebabkan mereka rasa gerun. Menyebabkan moral dia jadi down. Menyebabkan bahkan mereka sendiri pun daripada awal bukan nak perang sangat pun, tapi cuma nak menunjukkan keegoan, kekuatan diri. Jadi menyebabkan mereka down, mereka nampak lebih. Tapi ada ulama lain berpendapat bahawa
orang-orang Muslim itu sendiri sebenarnya, para mukmin itu sendiri, mereka sendiri yang melihat bahawa kaum musyrikin ini 2 kali ganda jumlah kaum muslimin. Dan ketika itu pun kita tahu bahawa jumlah mereka 313, wajarlah orang muslim ni dia tengok bahawa ada berlipat kali ganda daripada jumlah kaum muslimin itu sendiri. Sebab apa? Allah kata mereka nampak bahawa orang tu lebih. Dan kita dapat lihat bahawa walaupun mereka tahu bahawa orang Arab musyrikin ini lebih, tetapi mereka didatangkan ketenangan oleh Allah SWT, kerana Allah itu menguatkan dengan bantuannya siapa saja yang dikehendaki. Kita lihat daripada kisah Talut dan Jalut, di mana tentera-tentera Islam itu tahu bahawa mereka sedikit. Seperti mana orang-orang ni, para sahabat Nabi ini, mereka lihat bahawa mereka sikit pun. Dia orang punya tentera tu ramai, tetapi mereka kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Mereka sentiasa berpegang atas perkara tersebut. Mereka berpegang kepada Allah SWT atas perkara tersebut. Seperti mana yang dijelaskan dalam ayat sebelum ni tentang apa Talut dan Jalut tu. Jadi Allah nak bagi tahu, kalau Allah nak bagi tahu sini, kalau kita pilih pandangan pertama bahawa Allah bagi bantuan kepada kaum muslimin ni, mereka nampak musyrikin nampak mereka kurang. Mereka ini menyebabkan semangat juang orang-orang musyrik itu jadi melemah, merosot. Tapi kalau kita nak ambil pandangan bahawa kaum muslimin ini sedar bahawa mereka kurang, tetapi mereka diberi semangat, dukungan spiritual daripada Allah SWT, dan mereka dijadikan berani, semangat juang mereka tinggi sehingga melahirkan keberanian, sehingga mereka mendapat menghadapi tantangan yang berat. Itu diingatkan kepada orang-orang Islam itu sendiri bahawa jangan takut kepada orang-orang kafir ni, bahkan kalian telah pun mencapai kemenangan dalam perang Badar. Maka jangan berpaling ke belakang lagi, sebab kalian pasti akan jadi orang yang menang. Walaupun ketika itu kalian itu adalah pasukan yang sangat kecil, peralatan kalian terbatas, persiapan kalian pun tak cukup, pengalaman kalian pun masih belum banyak. Ini pertempuran yang perang pertama orang-orang Muslim ni, mereka berperang dengan orang Arab musyrikin ni. Mereka menghadapi peralatan yang lebih besar, orang yang lebih hebat. Tapi Allah hancurkan orang musyrikin ini sebab Allah tunjukkan kehebatan Allah SWT. Allah bagikan kekuatan kepada orang yang sentiasa yakin dengan Allah SWT. Itulah kehebatan yang ada pada orang-orang beriman yang diberi oleh Allah SWT jika mereka sentiasa berpegang kepada Allah SWT. Tanpa rasa takut dengan tomahan, dengan sindiran, dengan fitnah, dengan apa sahaja usaha untuk memperkecil-kecilkan orang Islam. Zaman sekarang ni kita tak nak perang, tapi kita mesti kena pegang terus apa yang kita percaya. Jangan kita indahkan apa yang mereka katakan. Tak perlu, kadang-kadang ada masa kita kena balas lah. Ada masa kita tak perlu nak balas. Kita banyak lagi masa kita nak ada perkara yang lain, maka kita diamkan saja. Maka kita katakan, taklah kamu nak kata apa pun, yang aku tahu ini adalah kebenaran. Kenapa mereka nak bising sangat? Sebab mereka tahu sebenarnya dalam hati mereka bahawa apa yang mereka ikut itu bukan benar. Itu sebab orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW ni, mereka sibuk nak hapuskan Rasulullah SAW. Padahal mereka boleh buat urusan mereka sahaja. Biarkan Rasulullah dengan cara dia, biar kamu dengan cara kamu. Tetapi mereka tak boleh duduk diam sebab mereka tahu agama ini sebenarnya mengganggu mereka. Mereka tahu sebenarnya apa yang mereka ada itu sebenarnya bukan betul. Fitrah mereka mengakui perkara tersebut, tapi mereka kafir, maknanya mereka menutup kebenaran yang ada. Wallahu a'lam. Okey. Sebab Allah kata, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah tu sentiasa tolong dengan pertolongannya siapa yang dia kehendaki. Kemenangan tu kita kena katakan bahawa yakin bergantung pada kehendak Allah. Dan Allah yang menentukan siapa yang akan menang. Kita jangan takut sangat untuk jalankan kehidupan kita sebagai orang Islam. Yang kita takut kepada tomahan, sebab Allah yang akan bagi kemenangan tersebut. Yang penting kita kena usaha saja. Apa sahaja kelangsungan hidup kita ini, rezeki kita apa sahaja, semua itu ditentukan oleh Allah SWT. Dalam konteks kita kadang-kadang kita takut, kalau aku tak kerja kat sini nanti aku jadi miskin. Kalau tempat itu mengajak maksiat kepada Allah SWT, tinggalkan. InsyaAllah Allah akan jadi jalan keluar yang lebih baik. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada peristiwa itu dapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang melihat.
Ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini adalah satu pengajaran yang akan sebenarnya sepatutnya menjadi pengajaran kepada orang yang beriman, orang yang mahu berfikir, sebenarnya sampai bila-bila pun. Ada banyak sebenarnya pengajaran yang kita dapat lihat dalam Perang Badar, banyak pengajaran yang boleh mendidik manusia. Tapi siapa yang boleh mengambil pengajaran ini adalah orang yang sangat kuat pemikirannya sampai dia boleh ambil satu perkara yang baik daripada Perang Badar itu. Termasuklah mengetahui bahawa, antaranya adalah mengetahui bahawa pertolongan Allah SWT itu akan datang kepada orang yang bergantung kuat kepada dia. Walaupun dia sedikit, walaupun dia nampak lemah. Walaupun kita rasa macam mustahil, kita lemah, tetapi kita kena tahu bahawa Allah tu qawi, Allah tu aziz, Allah tu qawi, Allah tu kuat. Allah boleh keluarkan kita daripada permasalahan, apa saja permasalahan yang kita ada. Yang kita nampak. Kita nampak apa yang tersurat sahaja, tetapi Allah SWT itu khabir. Allah tu lebih nampak. Allah nampak apa, Allah tu latif, Allah tu khabir. Allah tu latif, Allah khabir. Allah tu ilmu Allah tu sangat dalam, ilmu Allah tu sangatlah halus. Di mana kita nampak apa saja yang depan, sebenarnya Allah SWT tu nampak apa yang ke depan, dalamnya. Apa yang tersirat semua Allah nampak. Jadi untuk orang yang nak fikir, dia akan tahu apa sahaja kesusahan yang melanda, termasuk kita zaman Covid ni banyak kesusahan kita, tapi kita kena yakin bahawa mesti ada hikmah yang baik. Allah pasti akan bagi jalan keluar. Wallahu alam. Dan zaman kita ni kita lihat kadang-kadang orang-orang ada orang-orang yang menentang Islam misalnya secara terangan, mereka berdatangkan hujah-hujah tertentu menyebabkan manusia kadang-kadang keliru, orang yang jahil keliru. Maka sebenarnya kita kena terus menerus kita sebarkan ilmu yang benar, Quran dan Sunnah. Maka mudah-mudahan satu hari nanti orang yang berakal, orang yang mahu menggunakan akalnya akan dapat terima apa yang dibawa ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah lanjutkan, suatu perkara yang menyebabkan manusia itu tidak sanggup untuk berperang atau berjuang atas jalan Allah SWT. Antaranya disebut dalam ayat 14 ni. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab. Jadi kata Allah SWT, dihiasi bagi manusia ni kecintaan terhadap keinginan yang terdiri daripada apa? Wanita. Wal banin, anak-anak lelaki. Anak-anak lah secara keseluruhannya, terutama kalau orang Arab Jahiliyah, anak-anak lelaki lah. Wal qanatir, dan harta benda. Al muqantarah, yang melimpah ruah. Minaz zahabi, daripada emas. Wal fiddah, daripada perak. Wal khail, daripada kuda. Wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, daripada perak, daripada kuda peliharaan yang bagus, yang ini bertanda dan terlatih. Kalau zaman kita ni dengan macam-macam lah. Kalau kita kehebatan jet, pejuang dan sebagainya, sampai kalau kita orang barat cerita-cerita apa pun, dalam misal Transformers ke apa, dia bukan tunjuk kehebatan robot tu je, dia tunjuk kehebatan tentera tu yang boleh kalahkan robot tu. So nak tunjuk kehebatan tentera tu, kehebatan jet dia dan sebagainya. Alat-alat dia nak menggurunkan manusia. So kalau kita kata di sini, Allah kata wal an'am, binatang ternak. Ada yang jadikan kenderaan, kan? Zaman kita kereta lah, kenderaan. Kereta mahal-mahal, Porsche dan sebagainya. Apa sahaja yang melambangkan kehebatan. Kita lihat orang masih guna ada kereta yang guna lambang kuda pun, kan? Menunjukkan benda ni masih relevan, kan? Wal khailil, kuda-kuda. Apa tu, binatang-binatang ternak. Wal hars, dan sawah ladang. Binatang-binatang ternak ni macam sampai sekarang masih level lah, kita guna untuk makanan dan sebagainya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, kesenangan itu sementara saja kehidupan di dunia ni. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali, iaitu syurga. Jadi kita dapat lihat bahawa apa yang menghalang manusia ini daripada Allah SWT, kerana kecintaan mereka yang melampau terhadap dunia ini. Sebab tu Allah kata dunia ini sangat indah bagi orang yang cinta. Allah indahkan dengan apa? Dengan aneka benda seperti syahwat.
Allah indahkan dengan wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, metan, ternak, sawah, ladang, apa sahaja yang menjadikan manusia seolah-olah tak mau berpisah dengan apa yang dia ada. Jadi kita dapat lihat bahawa inilah sebenarnya pun punca yang menyebabkan manusia itu jauh daripada Allah SWT. Sedangkan perkara-perkara ini kalau digunakan dengan benar, dia boleh bawa kita ke syurga Allah SWT kalau betul cara dia. Kan kita kata tadi kan, ada amal jariah, amal soleh, ilmu manfaat, semuanya ini. Dan bahkan kalau digunakan kecintaan kepada wanita, itu boleh digunakan atas jalan yang benar. Adanya perkahwinan, melahirkan zuriat yang baik, adanya ketenangan, supaya tidak melakukan hubungan yang tidak ada batasnya. Jadi wanita ni ada keperluan dia untuk hidup bersama-sama, memakmurkan bumi ini, bersenang lenang dengan perkara yang halal, ada anak-anak dan sebagainya. Semua itu perkara yang elok jika digunakan pada jalan elok. Bahkan Nabi kata melakukan hubungan suami isteri itu sendiri mendapat pahala sedekah kata. Kenapa sahabat kata atas perkara yang berseronok ini pun dapat ke? Kata Nabi lebih kurang maksud. Apa kata kamu kalau dia nafsu itu dia adakan atas perkara yang haram bagi kamu. Lebih kurang macam itulah maksud hadis. Jadi kita katakan bahawa semua ini adalah apa yang Allah adakan sebenarnya adalah naluri yang ada dalam fitrah manusia. Allah sendiri yang letak perkara tersebut. Allah tak halang perkara tersebut. Cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta, tetapi jangan letak itu dalam hati sehingga menyebabkan dia jauh daripada Allah SWT. Misal dia kematian anak dia ke, na'udzubillah, dia atas perkara yang tidak diingini terlampau awal, kecil-kecil dah meninggal dah, menyebabkan dia jauh daripada Allah, menyebabkan dia salah ke Allah SWT, dia tinggalkan Islam. Yang itu jangan sampai macam itu. Allah tahu kita perlukan perkara-perkara ini, tetapi jangan sampai seperti mana kata Nabi, seandainya seorang anak Adam, dia memiliki satu lembah emas, dia nak inginkan dua lembah lain. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, tak akan puas lain tanah, yakni setelah dia mati. Selain dalam mulut dia, sama sekali tidak akan memenuhi mulut dia tak rasa puas selain tanah. Sampai dia mati baru dia rasa puas lah. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi sebab tu Allah SWT kata, Allah guna perkataan di sini bahawa apa yang kalian ada ini sebenarnya sementara sahaja. Allah kata sementara sahaja. Allah guna perkataan, Allah kata di sini, Zalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu kesenangan itu adalah kehidupan dunia yang sementara sahaja. Kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat zaman kita ni, kita beli kereta baru, kita beli kereta mewah, sehebat mana pun dia, satu hari dia akan rosak juga. Satu hari dia akan cala juga. Satu hari nanti dia akan jadi masalah juga. Kita beli kereta bukan untuk bahagia dengan hutang dan sebagainya. Kalau tak mampu bayar, kena tarik pula. Jadi semua sementara. Macam tu juga rumah cantik macam mana pun, nanti cat dia akan tanggal. Nanti akan ada dia perkara yang menyebabkan atap bocor dan sebagainya. Tubuh badan kita ni sekarang sihat, pergi gym setiap hari, satu hari nanti dia akan melemah juga. Cerdik macam mana pun kita, satu hari nanti akan ada masa juga daya ingatan kita akan kurang. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, banyak lupa. Kita ada pasangan cantik yang muda, misal kita pun muda juga, lambat laun kita akan menua juga, kita akan jadi tua juga. Sayang macam mana pun, kita akan berpisah juga satu hari nanti. Sama ada dia atau kita akan pergi dulu kembali berjumpa dengan Ilahi, balik berjumpa dengan Sang Pencipta. Jadi kita dapat tahu semua ialah mata'ul fid dunya. Semua ini adalah sementara sahaja. Mata'ul hayatid dunya. Demikian itu kesenangan kehidupan dunia, yakni dia sementara saja. Dia tak kekal. Kalau kita lihat betul-betul dalam perjalanan hidup kita ni lah, semua ada pengalaman masing-masing. Apa sahaja dalam sekeliling kita semuanya bersifat sementara. Berarti dia banyak berlaku hari ini, kita lihat bagaimana orang tu boleh berkawan, besok dia jadi lawan. Terutama dalam politik jangan cerita. Dalam kehidupan kita lah, lagi-lagi lah. Belum kita pun sama juga macam tu. Semua tu bersifat sementara. Hari ini kita lihat orang bercinta bagai nak rak. Sampai ke jenjang pelamin. Dia punya mas kahwin, Masya Allah.
999999. Tu berlebihan lah tu, tambahan lah ni. Esok lusa cerai berai. Tak habis-habis gaduh sampai masuk mahkamah. Semua orang, netizen semua pun yang tak ada kena-mena pun komen sekali. Melibatkan media semua habis dikongsikan kisah berbelahan. Sedangkan sebelum ni dikongsikan kisah cinta yang seolah-olah tidak akan berakhir. Pendek kata tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dunia ni umpama kata peribahasa. Kusangkakan panas ini hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Begitulah dunia ni. Ada pasang surutnya. Ada masa luputnya. Yang kekal abadi itu hanyalah Allah SWT. Kehidupan yang kekal abadi itu dengan kehendak Allah SWT hanya kita akan kekal kelak di akhirat sahaja. Dan kita mesti pilih sama ada kita nak masuk ke syurga Allah, kita nak kekal dalam nikmat Allah, atau kita nak kekal dalam azab Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi, bagi manusia yang tidak menjanjikan cintanya kepada dunia ini sehingga membutakan mata hatinya, maka dia akan mendapat kelak dia akan dapat nikmat yang kekal abadi. Tapi siapa yang membutakan hatinya, dia cuma akan dapat nikmat di dunia. Tapi kadang-kadang nikmat dunia pun kadang-kadang habis juga. Banyak duit macam mana pun, tiba-tiba macam-macam penyakit, tak boleh makan juga akhirnya. Dan akhirnya kita dah sedar bahawa nikmat yang sebenar hanyalah di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Jadi kata, kenapa manusia masih lagi nak pilih kepada neraka ini? Sedangkan Allah SWT kata, Kul, dalam ayat 15, ayat terakhir yang kita nak bincang hari ini secara ringkas. Kul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakanlah, mahukah aku habarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Yang ini daripada apa yang kalian ada, harta. Harta tu kan kalau kita gunakan kebaikan, ya, dia boleh untuk pergi haji, bagi zakat, sebagainya, hidup selesa, dapat beribadah dengan selesa. Semua ini tak salah, perasaan ini tidak salah. Kerja yang baik tidak salah, tapi cita-cita dalam itu yang menjadi pengukuran. Ukurnya, kayu ukur sama ada kita gunakan untuk jalan Allah atau kita gunakan hanya untuk bersenang lenang sahaja. Hanya untuk mencapai kepuasan nafsu yang tidak akan pernah puas. So Allah kata, Kul, katakanlah wahai Muhammad, cerita kat dia orang ni. Cerita kat kita lah sebenarnya. A'unabbi'ukum bi khair. Mahukah aku habarkan kepadamu apa yang lebih baik? Min zalikum. Daripada perkara semua itu. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah SWT berfirman, katakanlah, mahukah aku habarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada apa yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Wa ridwatum minallah, dan mendapat keredaan daripada Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah tu maha melihat terhadap hamba-hamba dia. Jadi Allah SWT beritahu apa yang lebih baik. Allah SWT suruh Rasulullah SAW tanya kepada orang-orang ni supaya berfikir, kamu nak tahu tak apa yang lebih baik daripada perkara-perkara yang kamu ada di muka bumi Allah SWT yang sifatnya sementara ini? Kamu nak tahu tak? Sebenarnya ada yang lebih baik daripada itu. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat yang lalu, kita lihat bahawa manusia ini dia suka kepada apa? Kepada pasangan yang berbeza jantina daripada dia. Dia nak anak-anak. Dia nak emas dan perak yang banyak. Dia nak kuda pilihan. Dia nak binatang ternak. Dia nak sawah ladang. Sedangkan yang disebut dalam ayat ni hanya 3 sahaja, itu syurga yang mengalirnya bawahnya sungai-sungai, pasangan yang disucikan, dan reda Allah SWT. Kalaulah kata penulis tafsir Misbah, dia kata kalaulah pasangan yang suci diperhadapkan dengan lawan jantina dia, maka emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, serta sawah dan ladang diperhadapkan dengan apa? Apa gantinya di syurga di sana? Asy'arawi dia jawab bahawa rezeki yang merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan sangat beraneka ragam. Dia moral, lapang dada, ilmu, kesihatan, emas, perak, sawah, ladang dan lain-lain. Kalau nak cerita satu-satu memang tak boleh, tak tercerita lah. Banyak sangat nikmat Allah ni, banyak sangat. Semua ni rezeki. Tapi kata Asy'arawi rahimahullah taala,
ada rezeki yang tapi ada rezeki yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan ada juga yang hanya merupakan sarana untuk memperoleh manfaat. Jika anda miliki wang, emas, perak, dia tak ada erti jika anda tersesat di suatu tempat. Kata penulis tafsir ni, dia quote kata Syekh Arawi. Kalau kita ada emas, perak, kita ada kad kredit Kalau jangan fikir sampai kita sesat kat hutan lah, kat hutan. Kadang-kadang kita pergi kedai, kita ada debit card. Hari tu sister down dah. Kita dah ambil lah troli ni sepenuh troli dah. Dah lah tak boleh bayar, letak balik. Sebab apa? Tak ada cash. Jadi debit card tak boleh nak guna. Seolah-olah dia kata, penulis tafsir dia kata, anda ada wang, ada emas, ada perak, tapi dia tak ada erti jika anda sesat di suatu tempat. Kerana wang, emas, perak hanya alat-alat untuk peroleh rezeki. Jadi itu digunakan untuk membeli makan dan minuman. Atau ubat yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan lain-lain. Di syurga anda tak perlu usaha. Kalau anda usaha pun sebab apa? Anda ada tanah ke apa? Sebab anda suka. Hobi. It's just a hobby. Jadi anda berada di sisi Allah SWT. Yang walau tanpa menggunakan kata kun fayakun pun apa yang anda inginkan langsung dianugerahkan. Jadi kata penulis tafsir ini, nah jika demikian anda tak perlu kepada emas dan perak. Tidak juga kuda pilihan. Binatang ternak, sawah ladang. Kerana semua itu adalah alat atau rezeki tidak langsung. Yang anda inginkan dan dambarkan adalah ketenangan hidup. Kerana itu yang disediakan Allah hanyalah tempat tinggal yang nyaman. Pasangan yang sifat-sifatnya bukan seperti yang di dunia. Di mana ada cemburu, dengki, pengkhianatan, penampilan buruk, aroma yang tak sedap, haiz, nifas dan sebagainya. Kalau syaitan boleh tambah, kalau bau badan, kalau orang lelaki, kalau dia tak jaga badan dia. Allah, bau badan macam mana lagi? Yang isteri tahan je lah dengan bau rokok lagi. Kalau saya tambah lagi, boleh tambah lagi. Dia kata lagi, kalaupun masih ada selebihnya yang anda inginkan, yakinlah bahawa Allah akan anugerahkan kepada anda. Kerana telah menjanjikan di samping tempat tinggal yang nyaman, pasangan yang sucikan juga keredaan yang tiada taranya, sehingga pada akhirnya anda berada di sisi Tuhan dengan penuh keredaan. Anda meraih keredaan itu sejak saat menjelang kematian dengan panggilannya. Kata penulis tafsir ini, Ya ayat Tuhan nafsul mutma'innah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diderai. Masuklah ke syurga Allah bersama hamba-hamba dia yang lain. Lebih kurang maksud surah daripada surah Al-Fajr. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Setelah Allah SWT menceritakan segala-galanya, Allah kata apa? Mereka dapat keredaan daripada Allah. Dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ada masa Allah tak nak melihat kepada orang kafir. Kalau kita lihat dalam ayat Quran ada cerita perkara tersebut. Jadi kita dapat lihat kenapa setelah Allah SWT menjanjikan ketenangan kepada Allah SWT, kepada kita ini, kita masih lagi hendak menuruti syahwat kita. Sedangkan kita tahu bahawa syurga itu terbentang luas. Kita yakin, kita beriman. Sebenarnya perkara ini ada dijelaskan dalam satu hadis. Di mana saya ambil dia punya terjemahan saja. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW dia bersabda, apabila Allah telah menciptakan syurga dan neraka, dia hantar Jibril ke syurga. Lalu Allah berkata kepada Jibril, engkau lihatlah yang ini syurga dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Lalu Jibril pun pergi ke syurga, dia lihat syurga itu dan apa yang telah Allah sediakan untuk penghuninya. Lalu Jibril pun pulang kepadanya dan berkata, yang ini kepada Allah SWT, dia pulang dan kata, demi kemuliaanmu, yang ini Allah SWT, tiada seorang pun yang mendengar yang ini tentang syurga ini. Dia dengar tentang syurga ni, kata, la yasma'u, macam kita dengar, kita tak nampak. La yasma'u. Jibril kata, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tiada siapa pun yang dengar tentang syurga ni, dia mesti masuk. Tiada seorang pun yang dengar tentang syurga ni kecuali dia pasti akan memasukinya. Maksudnya dia nak masuklah dan dia akan masuk. Lalu Allah SWT dia suruh agar syurga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Yang apa perkara yang tak sukai? Kita kena bangun pagi, subuh, kita kena puasa, harta kita ada kena kongsi dengan orang, susah-susah. Kan? Kita tak boleh suka-suka hati. Nampak isteri orang cantik, kita nak ambil suka-suka hati. Itu hak orang. Harta orang tak boleh ambil suka-suka hati. Banyak perkara-perkara yang kita tak suka.
yang mengungkung nafsu. Kita kena ikut perintah Allah SWT, kita kena jauhilah larangan dia. Sangat kita susah payah kerja. Ada bukan semua benda yang kita nak dapat. So Allah tutup syurga ini dengan perkara-perkara yang tidak disukai, sehingga mata hati kita tertutup, kita tak nak. Syurga ni susah. Susah nak dapat. Kadang-kadang Allah akan uji kita dengan kesusahan. Allah tarik nikmat kita, Allah bagi kita penyakit dan sebagainya. Dia ada satu perkara yang menyebabkan kita rasa marah ke Allah SWT. Jadi Allah SWT Allah SWT tutup dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Kemudian Allah SWT berkata kepada Jibril, kembalilah kepada syurga dan lihatlah apa yang telah disediakan untuk penghuninya. Dan Jibril kembali ke syurga, dan ketika itu syurga telah ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Yang tidak disukai oleh syahwat. Kena bangun malam sebagainya, itu mendekatkan kepada Allah. Itu perkara yang tak disukai. Kena sedekah, kena bayar zakat dan sebagainya. Susah-susah kerja. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi kemuliaanmu, engkau telah mengaburi syurga itu sehingga tiada seorang pun dapat masuk dia. Itu sebab orang tak nak masuk syurga. Sebab tu orang masih berterusan. Sebab tu kita sendiri lupa. Sebab syurga itu ditutupi dengan kesusah-susahan. Bukan senang nak masuk syurga. Kalau kita masih menuruti hawa nafsu kita. Nah, Allah kata kepada Jibril, pergi ke neraka, lihat keadaannya dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Neraka itu dalam keadaan tindih menindih. Adalah satu sama lain. Sempitlah maksudnya. Kemudian Jibril pun pulang kepada Allah. Jibril pun kata, faqala wa izzatika demi kemuliaanmu la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Dia kata apa? Jibril pun kata, demi kemuliaanmu, aku takut tiada seorang pun terselamat daripada memasukinya. Jadi sebenarnya Allah SWT nak bagi tahu bahawa sebenarnya hadis ni kalau tak silap ada terpotong sikit hadis ni. Jadi apabila Jibril lihat kepada neraka tu, dia lihat macam dia kata takkan ada orang nak masuk neraka dia. Tetapi sebab apa neraka ni terlampau mengerikan. So, kalau boleh kita jelaskan lagi hadis, sebab saya rasa ada tertinggal daripada hadis ni. Jadi kalau kita lihat apa yang Jibril lihat bahawa pasti tidak ada siapa pun yang akan mendengar tentangnya. Yang mahu mendengar tentang perkara. La yasma'u biha ahadun fayadullah. Siapa yang dengarnya pasti takkan mahu memasukinya. Jadi siapa pun yang mendengar tentang neraka ini mahu dia memasukinya. Jadi sebenarnya hadis ini tidak terpotong. Betul lah sebenarnya. Dia kata neraka ketika itu dalam keadaan tindih menindih di atas satu sama lain. Kemudian Jibril pun pulang kepada Allah SWT. Maksudnya lihat bahawa ngerinya dan dia tu sempit semua. Maka Jibril pun balik. Wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Demi kemuliaanmu tiada seorang yang mendengar tentangnya mahu memasukinya. Jadi hadis ni betul. Hadis ni tidak terpotong. Lalu Allah menyuruh neraka ditutupi dengan perkara-perkara yang disukai. Yang ini disukai oleh syahwat. Allah pun berkata kepada Jibril, pulanglah ke neraka. Jibril pun pulang ke neraka lalu dia kata, demi kemuliaanmu, aku takut tiada seorang pun terselamat daripada memasukinya. Itu sebab manusia masih lagi, walaupun kita dengar pasal syurga, kita dengar pasal neraka, tetapi bukan senang untuk memasuki ke syurga dan bukan senang untuk menjauhkan diri daripada neraka kalau kita masih lagi menuruti syahwat. Sebab tu Allah SWT mengingatkan kepada kita apa yang lebih baik adalah syurga. Dan kalau manusia itu siapa yang mahukan dunia, maka Allah akan bagi dia dunia. Siapa yang Allah mahu akhirat, Allah akan bagi kedua-duanya sekali. Ini adalah berdasarkan hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia dengar Rasulullah SAW dia kata, maksud hadis, Allah SWT, Nabi SAW kata, man kanatid dunya hammah faraqallahu alaihi amruh wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah wa man kanat al-hirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wattadhu ad-dunya wa hiya raghimah.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya. Menjadikan kekayaannya di hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Maksudnya dia dapat nikmat-nikmat dia, dunia akan cari dia. Dia tak nak dunia, dunia akan cari dia. Dia ambil sekadarnya sahaja tanpa melihat pun dunia tersebut. Sebab dunia itu ada berada di genggaman jiwa dia, genggaman tangan dia, tidak berada dalam hati dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Bahaqi. Wallahu a'lam. Jadi kita dapat lihat bahawa dunia ini ada kepentingan dia, tetapi ambillah sekadarnya. Bahkan Al-Quran pun kata jangan tinggalkan dunia ini seolah-olah macam dunia ini ada bahagian dia. Tetapi bahagian dia adalah biarlah membawa kita kepada akhirat. Janganlah sampai dunia ini menipu kita, akhirnya dia menyebabkan kita di akhirat kelak kita tak dapat apa-apa. Wallahu a'lam. Demikianlah Allah menceritakan kepada kita secara ringkas, kita bincangkan bahawa apa sahaja yang ada di muka bumi Allah SWT ini, dia tidak dapat membawa sebarang manfaat jika kita kufur kepada Allah SWT. Dan manusia itu memang fitrahnya sukakan perkara-perkara ini. Bahkan wanita itu sebenarnya adalah perhiasan dunia. Suatu perkara yang baik sebenarnya. Yang sebaik-baik perhiasan dunia itulah wanita yang solehah. Perkara-perkara itu tidak ada masalah. Harta benda bahkan boleh digunakan untuk kebaikan. Tetapi kalau kita tak gunakan untuk atas jalan Allah, maka dia menyebabkan kita di akhirat tidak memperoleh apa-apa. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang yang sentiasa menggunakan apa sahaja prasana yang ada ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Demikian sahajalah yang dapat kita bincangkan hari ini secara ringkas-ringkas. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala dosa kita, ampunkan segala kesalahan saya. Tentu saja dalam kita bercakap ni ada yang tersasul, ada yang tersilap dan sebagainya. Tuan-tuan jumpa, tuan-tuan puan-puan jumpa, ambil mana yang baik, tinggalkan mana yang tersalah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita tutup dulu pertemuan kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.